baru. Saya dapat, saudara, ini apa dipanggil booking confirmation slip. Dua booking confirmation slip. Satu dimiliki oleh syarikat mewah oil industry Sdn Bhd. Dia hantar booking confirmation slip ni barang nak naik kapal sebelum tu custom shop. Naik. Okey, ni dia. Apa yang kita hantar? Kita hantar daripada Tanjung Pelepas. Mewah Oil Industries Sdn Bhd yang beralamat di Jalan Ni Heng, Johor Bahru, Johor. Kita hantar apa? Terus kepada Ashdod. Ashdod ini di mana? Israel. Kita hantar apa? Kita hantar minyak sawit terus daripada Malaysia ke Israel. Dokumen yang kedua, IOI Norges Crockland Oil Sdn Bhd. IOI ni saudara, dia bawa IOI Group. IOI Group ni board director dia pemimpin UMNO. Saudara, kita hantar apa? Sama juga daripada Tanjung Pelepas terus pergi ke Ashdod. Kita hantar apa? Kita hantar minyak sawit. Kita hantar minyak sawit. Sawit minyak dekat kedai minyak masak tak cukup. Kena catu. Tapi saudara tahu atau tidak, kita hantar minyak sawit ke Israel. Tidak cukup dengan itu, saudara. Kita pula membuat carian di laman rasmi IOI Group. Sebab IOI ladangnya kecil. Mana mungkin IOI boleh supply cukup ke sampai nak pergi luar negara. Maka dalam laman rasmi IOI menyatakan IOI ambil minyak sawit daripada banyak tempat sebelum dihantar ke luar negara. Antara minyak sawit diambil oleh IOI Group. Fasiliti pembekal sawit siapa dia? Fasiliti pembekal sawit ialah Felda, Malaysia. Tanya saya ucapkan kepada saudara, setiap kali pembunuhan anak-anak Palestin, semua kita berkongsi dosa, kita kongsi saham yang sama. Kenapa? Ini semua kerana UMNO yang tamak dan buta dalam perkara ini. Saudari yang saya hormati sekalian, isu ini tidak berhenti di sini. Kajian kita buat lebih mendalam lagi. Apa-apa, rupanya perhantaran ini ada kaitan dengan politik tebing barat. Kita mula hantar bila? Bulan September tahun 2006. Kenapa? Bulan Jun tahun 2006, Hamas telah menang pilihan raya Palestin. Siapa Hamas? Hamas parti yang radikal dalam menegakkan prinsipnya. Orang kata PAS ni radikal. PAS baru ada unit amal. Saudara tahu Hamas ada pasukan pengebom. Hamas ni saudara bila dia menang, maka Israel tak nak iktiraf Hamas. Bila Israel tak nak iktiraf Hamas, maka Amerika tak iktiraf Hamas. Bila Amerika tak iktiraf Hamas, Malaysia budak kepada Amerika juga tidak mengiktiraf Hamas. Sebagai bukti, duta haram Palestin ke Malaysia yang masuk TV3. Saya tahu tak dia siapa? Dia bukan dilantik oleh kerajaan sah Palestin. Hamas hantar duta, kita tak terima. Kita nak orang yang kalah hantar duta. Contohnya Puan Hajar, saudara. InsyaAllah kita menang Malaysia. Kita nak hantar duta ke Indonesia. Indonesia tanya kita, Bapak, ini dilantik oleh Pakatan Rakyat atau UMNO? Pakatan Rakyat lah, Pakatan Rakyat perintah. Oh, kami tak terima Pakatan Rakyat. Ke Bapak balik aja, kami nunggu nanti duta UMNO. Maknanya, saudara, itulah taraf duta haram itu. Kan itu orang ajak nak pergi bincang dengan duta ni. Saya kata, saya tidak berbincang dengan pokok haram jadah seperti ini. Sesaudari yang saya hormati sekalian, serentak dengan itu, maka saya kena ingat, Ketua Pemantau Pilihan Raya di Palestin, siapa dia? Bekas pimpinan utama Amerika, Jimmy Carter. Jimmy Carter marah. Jimmy Carter kata apa? Jimmy Carter menyatakan dengan jelas, hey, kamu cabar gerakan Islam untuk masuk pilihan raya. Gerakan Islam menang pilihan raya, kemudian kamu tak iktiraf. Dia yang memantau, dia kata, pilihan raya Palestin adalah pilihan raya yang paling adil dan sempurna, dan memang Hamas layak menang kerana dia dipilih oleh majoriti rakyat Palestin. Siapa yang tidak mengiktiraf kemenangan Hamas, dia merupakan musuh kepada dunia demokrasi. Maka aktivis-aktivis dunia ni, saudara, walaupun dia kafir bukan Islam, tapi dia concern, prihatin mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Semua marah. Bila semua marah, maka berlakulah boikot secara senyap.
keluarga Jimmy Carter yang ada Carter Center ini, dia orang latar belakangnya peniaga minyak masak, minyak jagung. Maka berlakulah boikot hantar minyak jagung, minyak masak, minyak sayur, minyak kacang, minyak soya ke negara Palestin, ke negara Israel. Sampai 3 bulan, Israel hampir mampus dan kekacauan dalam isu kepenggunaan dalam negara apabila minyak masak tak ada. Tetapi akhirnya bila sepatutnya kita pijak terus Israel bagi mati, ada sebuah negara hulur tangan untuk hantar minyak masak sawit kepada mereka. Negara mana? Negara mana? Negara Malaysia, saudara. Kita hantar untuk apa? Menggagalkan boikot yang dibuat oleh orang-orang kafir terhadap Palestin, terhadap Israel. Saya tahu orang kafir nak bunuh Israel, kita bantu hipokrit munafik bangsat UMNO ini, saudara. Seselagi yang saya hormati sekalian, kita membuat kajian. Mula-mula rupanya tahun pertama, tahun kedua kita hantar cukup untuk menggoreng, cukup guna. Masuk tahun ketiga, saudara, saya tak sempat. Kalau saya sempat, saya nak ulas satu-satu. Booking confirmation slip ni, saudara, daripada bulan ke bulan kita hantar minyak, semakin hari semakin bertambah. Saudara tahu, bila tahun ketiga kita hantar minyak berlebih daripada mereka patut guna, sehingga menyebabkan Israel tersenarai sebagai negara pengeluar sawit dunia. Hei, Israel pokok kurma adalah mana ada pokok sawit? Saudara, sebab kita hantar lebih, dia packing balik, dia jual sawit made in Israel. Selagi sahabat sekalian, tidak cukup dengan itu, disampai ke kemuncaknya bila kita berjumpai sebuah laman web Israel International Funding Corporation yang merupakan syarikat yang memperdagangkan pasaran hadapan komoditi. Antara komoditi yang diperdagangkan oleh Israel apa dia? Sawit. Macam mana dia boleh berdagang di pasaran hadapan? Sahabat tahu atau tidak, rupanya bermula daripada tahun keempat sampailah sekarang kita menghantar crude oil, minyak mentah sawit, bukan lagi minyak proses. Lama kelamaan Israel telah menyimpan stok penimbal yang cukup dan mereka ada stok sawit sekarang ini. Ini bahaya. Kenapa? Saudara, saya gambarkan dalam isu getah. Ingat dulu tahun 70-an, harga pasaran dunia kacau, ekonomi jatuh. Amerika telah sabotaj harga getah dengan macam mana? Dia lambatkan getah ke pasaran dunia, maka sampai ada pekebun getah yang mampus mati tak makan. Sebab apa? Hidup susah. Macam mana Amerika boleh lambat pasaran getah dengan getah? Dia bukan ada pokok getah. Saudara, kita lah yang bodoh selama itu. Daripada tahun 60-an, Amerika nak getah segelap, kita jual. Nak getah cair, kita jual. Nak getah buku, kita jual. Nak getah keping, kita jual. Akhirnya Amerika simpan stok, dia sabotaj kita. Kita sudut dan kita jilat kaki dia sampai ke hari ini kerana strategi perdagangan yang salah. Hari ini, saudara, Israel telah menyimpan stok. Sampai satu ketika, bila stok dia cukup, dia boleh sabotaj pasaran sawit. Dia lambatkan di pasaran sawit dunia. Minyak mentah sawit mampus kita, saudara, pada ketika itu. Hancur. Dan lebih bahana, bukan sekadar ekonomi pekebun sawit. Pada ketika itu, Felda dah disenaraikan di pasaran saham. Produk utama Felda apa dia, saudara? Sawit. Kalau harga sawit dunia jatuh, harga saham boleh jatuh ke tidak? Boleh jatuh ke tidak? Boleh jatuh. Bila harga saham Felda jatuh, Pak Mat Lempeng daripada bulan bintang pun boleh datang beli saham yang tak ada harga itu.